الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita sambung semula kaedah-kaedah dalam melakukan ibadah, zikir dan doa. Dalam kuliah yang pertama hari itu kita telah sebut 10 kaedah. 10 kaedah beribadat dengan zikir dan doa. Ada 5 lagi kaedah, insya-Allah kita akan sebut pada pagi ni lah. Dan saya telah terjemuh ke cara ringkas kaedah yang 11 sehingga kaedah yang ke-15 dah. Tu terjemah secara ni lah, ringkas lah, huraian, insya-Allah kita akan sebut insya-Allah. Jadi sebelum saya masuk pada kaedah yang seterusnya, kita ulas sekali lagi lah seperti lalu beberapa kaedah yang telah kita sebut pada kuliah yang lepas dah. Yang pertama sekali, setiap petunjuk yang ditetapkan oleh Islam wajib seorang Muslim akur dan mempercayainya. Tidak boleh ingkar, tidak boleh menolak, dan tidak boleh kita ni derhaka. Jadi ni maksiat, syirik dan bid'ah ni antara perkara yang boleh merosakkan ketaatan kita dan mengganggu kita punya kepercayaan kita lah. Yang keduanya, kaedah kita kena mencontohi dan ikut betul-betul tunjuk ajar Nabi SAW. Sebab bukan sahaja dalam zikir doa, bahkan semua ibadat lah, kalau kita tidak mengikut dan tidak menepati cara Nabi, maka akan tertolak dan bahkan dia akan masuk dalam iktidak ataupun udwan, melampaui batas. Melampaui batas ni sama ada pada perkataan ataupun cara ataupun bentuk dan sebagainya lah. Yang ketiga, antara kaedahnya juga ialah perbezaan antara doa, zikir yang terikat dengan masa, tempat dan keadaan, dan selagi zikir yang mutlak, tidak terikat dengan masa, tempat ataupun keadaan. Jadi kalau hak zikir itu terikat dengan masa, maka kita kena menepatilah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila Nabi ucapkan, di mana dan keadaan mana tak boleh kita gunakan zikir muqayyad tu pada setiap masa, tak boleh Di sana ada doa zikir mutlak yang mana bebas kita untuk mengamalkannya, tapi dengan syarat-syarat lah. Syaratnya kita pilih perkataan yang terbaik, lafaz tu kena dengan makna, tidak ada tegah syarak, dan tidak juga kita meletakkan dalam keadaan satu keadaan sahaja. Antara kaedah juga ialah kaedah yang keempat, iaitu setiap ibadat yang datang ada dua cara. Dua cara ni maksud dia ialah ataupun lebih, maknanya kepelbagaian dia, bentuk dia. Contohnya selawat, lafaz selawat ataupun lafaz tahiyat ataupun lafaz tasyahud. Jadi kita boleh mengamalkan ataupun membaca mana satu yang kita nak, tapi tak boleh kita campur-campur, kita tak boleh. Itu kaedah, antara kaedah yang yang telah kita baca dan sebutlah. Jadi baki lagi tu insya-Allah kita akan sebut lah, insya-Allah. Jadi sekarang ni insya-Allah saya akan sebut sambung semula 5 lagi kaedah yang terdapat dalam kitab kita lah. Okey, kaedah yang ke-11 Kaedah yang ke-11 tu kalau tengok pada terjemah dia tu,
Kaedah yang sebelah dah. Okey, kaedah yang sebelah ialah haram dah mendoakan untuk orang kafir atau musyrik dan keampunan dan seumpamanya, dengan sepakat seluruh kaum muslimin dah. Yahrumud du'a li kafirin aw musyrikin bil maghfirah. Haram mendoakan untuk orang kafir ataupun musyrik dengan keampunan dah, dan seumpamanya. Ini sepakat seluruh kaum muslimin lah, sama ada ulama ataupun kalau tidak ulama, semua kata haram berlaku. Dalilnya firman Allah dalam surah At-Taubah dah, ayat 113. Qala Allah Ta'ala, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman mereka memohon keampunan kepada orang musyrik dah. Walau kanu, sekalipun mereka itu, orang musyrik itu, uli kurba, dari kalangan keluarga terdekat. Uli kurba, keluarga terdekat dah. Min ba'di ma tabayyana lahum, selepas jelas kepada mereka bahawa mereka tu penghuni neraka jahim. Kemudian orang buat hujah. Nabi Ibrahim tu minta ampun tu ayah dia tu. Nabi Ibrahim minta ampun sebelum Nabi Ibrahim tahu ayah dia ni apa dia ahli neraka dah. Selepas dia tahu, dia pun tinggal lah. Jadi hatta Nabi sendiri pun dilarang lah minta ampun kepada pak saudara dia hak kafir, tak boleh dah. Sahabat-sahabat begitu juga, ada bapa mereka sendiri dah, adik-adik mereka sendiri yang tidak Islam, maka tidak boleh sama sekali dah. Tidak boleh minta ampun dan tidak boleh sembahyang mayat mereka, dan tidak boleh berdiri atas kubur mereka dah. Cuma orang Islam boleh berdoa untuk orang kafir bila mereka melakukan kebaikan. Kafir zimmi lah. Bila dia buat kebaikan, tolong kita boleh doa untuk kebaikan untuk dia lah. Sama ada hidayah dan seumpamanya lah. Tuhan panjangkan umur dia ke, Tuhan tambah rezeki dia, tak apa dah. Tapi keampunan tak boleh. Atau keampunan tak boleh dah. Hal lain boleh. Ini perkara ini disebut oleh kitab Syarah Azkar lah. Kita boleh doa supaya Tuhan bagi hidayah, tapi tak boleh kita doa untuk keampunan mereka dah. Ni biasa ni. Nanti masuk isu ni. Tak. Bila mari hari raya, tak, hari raya Taipusam ke, Krismas ke, kita lagi ucap lah. Kita ya apa dia? Kata genyah lagi ucap apa? Tak perlu dah. Sebenarnya kita mengucap ke perayaan orang kafir ni seolah-olah kita mengiktiraf agama mereka dah. Tak perlulah. Tapi gak lah, itulah. Sama-samanya pemimpin lah, dia nak ambil hati dah, sokong dia dan sebagainya. Okey, kaedah yang ke-12 dah. Kaedah yang sebelah, tidak boleh berdoa dan haram dah mendoakan keampunan untuk orang kafir musyrik. Hak sudah mati ataupun hak masih hidup boleh dah. Yang kedua dah, yang ke-12, kaedah yang ke-12 ialah setiap doa yang dipinta oleh seseorang Muslim tidak sunyi daripada salah satu 4 bahagian. Setiap doa yang kita minta tu ada 4 jenis lah. Yang pertama sama ada lah, seseorang itu berdoa untuk dirinya, dirinya sahaja lah, maka hendaklah dia menggunakan lafaz mufrad. Lafaz mufrad ni sorang lah, maksudnya rabbighfirli, macam kita baca dalam semaya lah, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sehingga imam dalam sembahyang pun, dari doa-doa yang dibaca dengan perlahan pun dibaca rabbighfirli juga, dia baca rabbighfirlana walaupun majmuk sekalipun. Doa ketika sujud ke, dia baca doa juga, baca doa untuk sorang dia juga. Jika sekiranya doa tu daripada doa Quran, maka dia kena buat mari ataupun kena baca doa tu mengikut lafaz yang terdapat dalam Quran. Kalau mufrad lah, kalau jamak-jamak.
surah Al-Fatihah, ihdina tak boleh ihdini pula. Ihdina siratal mustaqim itu betul kan? Ihdini lah sebab mai sore kalau mai ramai ihdina tak boleh dah, tak betul kan? Ihdina kekal ihdina. Jadi apa ihdina tu? Apa ihdina ramah? Kita sore semaya. Maksud ihdina tu, maksud dia nya ialah kami tunjuklah kepada kami jalan yang lurus dah. Ini membesarkan Allah dah. Dan membesarkan tempat beribadat. Bukan aku seorang, bukan semua orang ni hamba kepada kamu, ya Allah dah. Kami semua ni hamba dan mentaati engkau, ya Allah dah. Itu maksud ihdina dah. Sebab ada orang buat hujah ihdina, dia kata menunjukkan doa berjemaah dia. Kat mana boleh ubah Quran ihdina jadi ihdini, tak boleh ubah. Kan tak boleh ubah. Rabbana atina tak boleh ubah juga. Rabbana atina, Rabbi ati tak boleh ubah. Tetap teruskan dengan apa lafaz yang diajar oleh Al-Quran. Okey, yang kedua, doa ni seseorang itu berdoa untuk orang lain. Contohnya seseorang Muslim berdoa untuk anaknya, untuk saudaranya supaya sembuh ke penyakit ke, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan ke, Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia ke. Jadi ni doa untuk orang lain sahaja dah. Yang ketiga, seseorang itu doa untuk dirinya dan untuk orang lain juga dengan menggunakan lafaz ataupun kata-kata nama jamak dah. Aninna dah kami dah. Sebagaimana doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa kunut lah, kunut subuh ke, kunut apa nazilah ke, ataupun doa khatib lah, doa khatib khutbah Jumaat, khutbah raya dah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Jadi doa ni doa untuk orang yang baca dan untuk orang lain sekali lah. Itu lafaz jamak dah. Dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang lelaki mengimamkan satu golongan manusia lalu dia mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja dengan doa. Jadi hak ni maksud dia nya dalam mana ni? Maksud dia doa kunut lah, doa kunut dan doa khatib lah. Bukan maksud doa ni, maksud doa jemaah dak lah. Tak sabit Nabi ni doa berjemaah setiap masa, setiap kali lepas maya, tak ada dah. Pak kita ya, lepas maya pakai akad tangan, pakai doa ramai-ramai, amin belakang dah. Jadi hak Nabi sebut ni maksud dia nya ialah untuk khatib khutbah Jumaat ataupun khutbah raya dan untuk orang yang baca doa kunut dah, doa kunut nazilah ke, kunut subuh ke lah. Itu Nabi kata fa yakhussu nafsahu bid-du'a. Dia khususkan doa untuk dirinya saja, tangan dah. Kalau dia buat juga, dia telah mengkhianati mereka. Yang keempat dah. Yang keempat, seseorang itu berdoa untuk dirinya dan kemudian dia doa untuk orang lain pula. Jadi dia kena mulakan doa tu untuk dirinya dulu, baru doa untuk orang lain. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab dah, ada terjemah dia tu. Hadis Ubay bin Ka'ab dalam Nabi SAW, bila Nabi teringat ataupun disebut nama seorang, maka Nabi doa untuk dirinya, maka Nabi mulakan diri dia dulu. Nabi sebut diri dulu, barulah Nabi sebut untuk orang lain dah. Bada' bin nafsihi itu Nabi start berdiri dulu lah. Nabi doa untuk diri dulu, barulah Nabi doa untuk orang lain. Jadi sesiapa yang memerhatikan dalam doa-doa Quran, maka dia melihat banyak doa jenis dah. Contohnya, Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Allah, ampunilah untukku dan untuk dua bapaku dah. Untuk aku dulu, untuk dua bapaku. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Tu kami dulu, barulah saudara kami dah. Tapi ada juga dah Imam Bukhari rahimahullah ada juga dalam dia buat poin dalam bab dalam kitab dia disebut bab qaulillah taala wa salli alaihim. Maksudnya bab ni Nabi doa untuk mereka sahaja. Dia doalah kamu untuk mereka sahaja dah. Ada juga dah. Boleh dah. Macam adalah doa atas doa untuk orang sahaja boleh dah.
Kemudian habis dah kaedah yang ke-12. Kaedah ke-12 kalau iaitu 4 jenis dah doa dah, doa untuk diri dia saja, doa untuk orang lain saja, doa untuk diri dia dan orang lain, lafaz jamak, doa untuk diri dia dulu, kalau nak untuk orang lain dah. Lafaz 4. Kemudian yang kelima, yang kaedah yang ke-13, yang ketiga lah pagi ni, kaedah yang 13 iaitu setiap perkara yang haram dah ada je. Setiap perkara yang haram dah. Okey, yang ke-13 setiap perkara yang haram. Dua setiap perkara haram atau makruh, sama ada perkataan atau perbuatan, tidak boleh dimulai dengan menyebut nama Allah. Setiap perkara, tak kira perkara tu perkataan kau, perbuatan kau, tindakan kau, apa sahajalah, upacara kau, setiap perkara haram atau perkara makruh, sama ada perkara tu perkataan atau perbuatan, tidak boleh dimulai dengan menyebut nama Allah. Sebab apa? Sebab kalau mula dengan nama Allah juga, kerana ia satu penghinaan terhadap nama Allah. Sebut bismillah, lepas tu buat maksiat, mana boleh? Dah nak nyanyi, persilakan baca Fatihah dulu, mana boleh? Tapi benda ni berlaku, dah kono-kononnya dah. Macam juga majlis perkahwin ni, dia doa dulu untuk pengantin, lepas tu kat dia nari, ya buat apa dia, lepas dia duduk pada duduk karaoke dah. Mula-mula panggil ustaz dulu, doa dulu. Apa juhna tu? Ataupun ni dianggap memulakan maksiat dengan ketaatan, perbuatan tu maksiat, ada banyak arah, tapi panggil ustaz doa dulu lah, lepas tu buat maksiat, mana boleh. Dah memang perkara ni berlaku dah. Perkara ni memang berlaku sungguh, bukan khayal dak ni, bukan ilusi dak ni, sungguh-sungguh berlaku dah. Contohnya menulis bismillah pada permulaan syair yang tidak elok dah. Syair dia tu berbentuk syair cinta, ada menyebut tentang kecantikan perempuan, disebut bismillah dulu. Tu dia. Ataupun memulakan permainan yang haram dengan doa dulu, atau perjudian dah, ataupun program-program yang menyesatkan dah, dia start dengan baca Quran dulu, ataupun alhamdulillah selawat dulu, tak boleh dah. Jadi ni dah sampai ke puncak manusia buat benda yang sia-sia dah, tidak mempedulikan dah, dan menutup akal dah, memejamkan mata, buat benda haram tapi memulakan dengan zikrillah dah. Dia sebut sini termasuk juga ada ke main bola, bukan main bola, main gusti. Apa dia? Nama apa? Gocah tu. Besarul, nama apa dia? Kobi. Dia gocah-gocah orang ni, dia pun sujud dah. Sujud syukur. Perbuatan tu maksiat dah. Perbuatan gocah tu maksiat dah. Kena. Mana nak tengok dalam YouTube dia tunjuk orang Malaysia lawan dengan orang Thailand rasanya. Tomoy. Gocah benar dia. Istilah benar, sujud dia dah. Mari tina seksi, mari hadiah ke dia. Allah lah. Kemudian faedah dah. Orang tanya Makhul Al-Azdi dah. Aku bertanya Makhul Al-Azdi kata, aku tanya Ibnu Umar apakah pendapat kamu orang yang bunuh diri, orang minum arak, orang yang berzina, orang yang mencuri menyebut nama Allah? Sebelum dia berzina, sebelum dia mencuri, sebut nama Allah dulu. Bismillah. Dah. Curi. Dah. Macam mana dah?
Sedekah Allah Taala sendiri sebut, "Fadhkuruni azkurkum." Mu sebut nama aku sebut nama kamu. Jawab yang minumah memang Tuhan sebut nama. Tapi Tuhan sebut dengan laknat dah. Tuhan sebut dengan laknat. Bukan dah. Bukan Tuhan puji dia dak. Nah, jadi ni memang berlaku lah. Memang berlaku zaman sekarang dah. Kemudian seterusnya, ni dia sebut lagi di sini ni. Nyanyi lakon ke banyak benda lah ni. Kerja lawak pun dia jadi ustaz dah ni. Ya. Dia berlakon semua sekali lah. Tu mengarut belakang dah. Termasuk mempersonal sedekah agama belakang. Okey, yang ke-14 dah. Kaedah yang ke-14 iaitu setiap doa tu. Sudah jumuh dah. Dah setiap doa berpunca dari marah pertuhan dah. Dalam bracket tu mecok dah. Tuhan biarlah buat gini-gini dah. Mecok dia doa mecok dah. Dia doa dengan mecok. Banyak dia doa mecok ni. Tunggulah bala atas aku lalu gini-gini mecok dah. Dia doa kerana mecok. Tak mecok dah. Mecok kerana dia marah Tuhan. Sebab Tuhan tu hujan. Tuhan apa dia peniaga dia rugi dah. Adalah haram dah perbuatan tu, doa kerana mecuk kerana marah Tuhan tu haram doa tu. Ataupun kadang-kadang membawa kepada kekufuran. Kufur. Dia putus asa, dia tak percaya ke Tuhan. Dia engkar Tuhan. Ini memang berlaku lah. Sebab dia cerita arwah tu iman lah. Dia baca ni. Dia tanya bakar. Bersama oleh bakar dia nak kutip esok lah. Malam tu hujan. Maru waktu ambil pahala nak tak Tuhan. Waktu ambil pahala tak Tuhan. Tobik mu Tuhan tak mula. La ilaha illallah. Dah. Atu macak dah. Doa kerana macak. Kiralah kadang-kadang orang macak orang nak iya dah. Macak orang peniaga dia macam-macam lah. Ataupun kerana kehidupan dia ke porok-peranda dah, tu nak uji dah. Jadi dia marah Tuhan. Tak boleh dah. Nak sabarlah. Sebab itulah haram dah. Bila kita terima berita kematian ke musibah ke, kita tepik-tepik dah, kita meraung-raung, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab maksud tasakhut. Maksud kita ni murka dan marah terhadap Allah dah. Kemudian kaedah yang terakhir, kaedah yang ke-15 dah. Habislah 15. Jadi kaedah ke-15 yang terakhir, ni kaedah yang paling panjang sekali lah, huraya dia lah. Terjemah dia pendek lah, tapi dia punya huraya tu panjang lah. Tu sebab jadi ustaz hari-hari ni panjang lah. Ada 14 sebut sini. Kaedah yang ke-15 ni penting dah, iaitu kaedah menentukan amalan yang paling utama manusia. Cara menentukan amalan yang lebih utama, terutama dalam bab zikir. Dah. Ni lah perbezaan orang ngaji tak ngaji ni. Orang ngaji tak ngaji ni perbezaan dia dah. Membaca kesimpulan dia, ringkasnya, membaca Quran lebih utama daripada zikir dan doa mutlak. Membaca Quran lebih utama daripada zikir dan doa mutlak. Adapun zikir dan doa yang terikat dengan masa, tempat atau keadaan, maka melakukannya segera adalah lebih utama berbanding dengan zikir yang mutlak lah. Gini. Zikir muqayyad ni macam contohnya zikir basmayah, zikir azan, iqamah, zikir kepada dia lagi, maksud tandah, zikir nak makan, zikir nak tidur dah. Kita kena baca zikir tu dulu. Hak zikir-zikir lain tu bila masuk dia baca. Jadi zikir-zikir lain, Quran lebih utama lagi baca. Tapi mana afdal baca Quran dengan zikir muqayyad ni? Maka lebih utama zikir muqayyad lagi. Sebab zikir muqayyad tu ketu ya. Tak. Baca Quran bila-bila dia baca. Ada lepas maya kita ada zikir subhanallah, astagfirullah tak.
pas sembahyang tu ya sunatnya, lepas tak lah. Zikir masuk masjid baca bismillah wassalamualaikum tu aja saja. Tapi baca Quran bila baca lepas masuk masjid, seluar masjid bila baca bila ke. Jadi zikir muqayyad dulu, baca Quran barulah zikir mutlak dah. Jadi zikir muqayyad ni mana zikir tu diikat dengan masa ya diajar oleh Nabi dah, bila masa dia, keadaan dia bila, tempat mana dah. Jadi baca Quran memang afdal, tapi zikir muqayyad lebih utama sebab waktu dia tu pendek saja, singkat saja. Quran ni bila masa pun boleh baca dah. Tapi zikir muqayyad, zikir mutlak ni pun begitu juga, bila masa boleh baca dah. Jadi tertib dia nya zikir mutlak muqayyad dulu, Quran baru zikir mutlak dah. Jadi maksudnya ke dia? Maksudnya kalau kita baca Quran, tiba-tiba orang bang, kita berhenti dulu. Jawab azan dulu. Jawab azan, kemudian kita doa habis azan baru kita sambung Quran, baca Quran balik. Tu cara dia dah. Boleh? Kalau nak baca Quran macam mana? Sebab kita azan sendiri, kita sembahyang sendiri, tak ada masalah tu. Boleh tak masalah. Tapi kalau azan iqamat tu satu soy adanya, tak ada tempat lain dah, maka kita diam dulu lah. Jawab azan dulu. Baik tak? Jadi kalau azan tempat lain tu, kita baca Quran dulu, tak apa. Sebab kita azan pun duduk sini ke? Kemudian hal tu yang pertama lah. Yang keduanya disebut sini, ni masih lagi tajuk yang ke-15 lah. Kaedah apa dia keutamaan antara jenis-jenis ibadat pula. Doa, zikir, sembahyang, jihad, sebagaimana disebut Ibn Qayyim dah. Selepas pada disebut khilaf perbezaan pendapat ramai orang tu gitu gini ni, maka Ibn Qayyim buat kesimpulan lah. Dia kata as-sinfur rabi'u qalu inna afdal ibadati al-amalu ala mardati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalika. Jenis yang keempat ialah mereka berkata, ulama berkata dah, ibadat yang paling afdal ialah melakukan amalan mengikut keredaan Tuhan pada setiap masa dan mengikut keperluan masa, keperluan tempat, keperluan waktu tu dah. Maksudnya kita buat benda tu redha mengikut keperluan masa, keperluan waktu dah. Macam mana? Gini. Contohlah apa dia, maka ibadat yang paling afdal ketika berjihad adalah jihad lah. Kalau lah berjihad terpaksa tinggal wirid-wirid ni, tinggal wirid pas maya pun tinggal, wirid ada baca Quran pun tinggal lah kau, jihad lebih afdal lagi. Baca Quran sunat, mengajar Quran, aku kau risak, aku mengajar kita lagi, tinggal belakang, jihad lebih utama. Sebab apa? Sebab waktu tu jihad, menuntut jihad waktu tu. Musuh masuk tu perang, gogeng nak ngajar mana? Walaupun terpaksa meninggalkan wirid-wirid sembahyang malam ke puasa sunat aku tinggal. Tak usah tinggal sunat dah. Tinggal tak apa. Sebab apa? Sebab jihad lebih utama lagi. Bahkan menyempurnakan sembahyang pun tinggal juga. Ke sembahyang kan kena sembahyang 4 rakaat, kena sembahyang dengan sempurna atau masjid molek. Sekarang ni sembahyang dia akan takut lah. Dah 2 sah. Mai khauf mai khauf 2 rakaat mai. Kena utamakan jihad lagi daripada sembahyang yang sempurna pun. Waktu yang paling afdal ketika hadirnya tetamu mari. Contohnya, maka lebih utama kita melayani tetamu. Betul tak? Daripada kita duk sibuk baca buku ke, duk mengajar ke. Tak. Kalau kita tak ngajarlah. Tak, jadual wajib dah. Sekarang ni kita dengan wirid, dengan baca Quran, kita ngulang-ngulang Quran lah. Contohnya lah, atau duduk berzikir ke, orang tamu mari. Kita tinggal dulu. Kita layan tamu dulu. Dah. Begitu juga kita menunaikan hak isteri dan keluarga kita. Ada ke cerita Abu Darda ke dengan Ummu Darda tu. Bila sahabat Abu Zagi rumah dia atau sahabat lain di rumah dia lah. Jadi dia duk sembahyang malam, duk puasa sunat. Kawan ni suruh buka puasa. Suruh apa dia tinggal sembahyang malam dulu.
layan isteri dia, layan tamu dia. Kau tak semakin kalau tak semakin. Lah. Jadi lebih utama layan ni. Layan apa dia tamu dulu, layan isteri dulu barulah. Ni, lu cau ke ibadat saja, lepas tu tak layan isteri. Apa nak boleh? Lah. Memang berlaku. Kehidupan biasa pun berlaku ni. Nikah nak bini dia tu berlaku ni di sini. Lu ngaji lah, lu ngajar, tercau bini tak tanya telefon, tak tanya khabar, tak pergi melawat bini dia. Mana boleh gitu? Kahwin tak cerah habis. Nikah hak ke dia? Lah. Mana boleh? Tu lagi hak dia tu. Waktu yang perkara yang paling afdal ketika waktu sahur, waktu dini hari ialah sibuk dengan membaca Quran dan sembahyang sunat, dan doa, dan berzikir, dan istighfar. Betul tak? Ni waktu dini hari. Waktu dini hari, waktu perkara yang paling afdal sekali ialah sibuk dengan sembahyang sunat, baca Quran, berdoa, berzikir, dan istighfar. Perkara yang paling afdal ketika mana mengajarlah. Ketika mengajar ni ialah beri tumpuan ketika mengajar. Kan ada? Beri tumpuan, fokus molek. Macam kau mulai. Dia jawab telefon lah, dia macam main mesej lah. Mu nak mengajar kau, mu nak main telefon ni. Tak? Sudahlah. Orang duduk odah kau, duduk odah kau ni. Mana boleh waktu mengajar? Salah tu. Etika guru salah tu. Kan ada? Telefon tu boleh buka. Kan ada? Telefon tu dah jawab telefon. Suruh mengajar dulu. Kan ada? Betul. Mana boleh? Salah. Perkara yang paling afdal ketika waktu azan ialah meninggalkan semua wirid-wirid dan sibuk dengan menjawab azan. Jawab azan dengan buah-buah senyap dulu. Jawab azan babi tak? Waktu yang paling afdal dalam waktu sembahyang waktu ni ialah bersungguh-sungguh dan menunaikan bersegera melaksanakan kewajipan solat dan keluar ke masjid lah. Itu lebih utama daripada buat perkara lain. Perkara yang paling afdal ketika mana ada keperluan, ada keperluan orang yang berhajat lah, ada keperluan untuk pertolongan dengan badan kita ke, dengan jawatan kita ke, dengan harta benda kita ke, maka perkara yang paling afdal kita tolong dia, kita bantu dia daripada kita kata sibuk aku nak habis sikit aku dulu. Tolong dia dulu lah, tunaikan hajat dia dulu. Ni asal benar lah kalau orang muslimi hok duk apa dia istiqamah mengamalkan maksuduk ni. Memang asal benar pesan dah awal jangan duk sibuk dengan kismu baca maksuduk. Orang mari kau tanya wisalah kau, orang tanya khabar kau atau selaya sebab apa? Sebab nak perhabiskan ni dulu. Usupi macam gitu, usupi lepas pada bahasa kak dia ada sikit 10,000 je. Hari tak habis 10,000 dia tu jangan tegur dia, tak awak dah panggil lah kabar-kabar dia pun dah. Itu bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu perkara yang paling afdal utama ketika membaca Quran ialah tumpukan perhatian dan kesungguhan untuk tadabbur dan memerhati bacaan, memahami Quran seolah-olah Allah bercakap dengannya fikir molek kepada dia baca Quran ni ada orang share dalam Facebook ada pocik buta seorang dia dengar radio dengar radio seolah-olah dia dengar Quran ni kecek dengan dia dia betul-betul dia menyahut dia apa dia menghayati baca Al-Quran. Tu wajalah bukan baca Quran semata-mata nak pahala, nak pada apa dia ganjaran berkat saja dah. Perkara yang paling utama ketika wukuf di Arafah ni kena tahu lah ni. Kalau tak tahu rugi saja kita ni. Ketika kita wukuf di Arafah pada hari 9 Zulhijjah tu, maka perkara utamanya ialah kita bersungguh-sungguh untuk berdoa, berzikir. Bukannya berpuasa dah. Sebab tu orang buat wukuf. Orang wukuf ni tak boleh puasa. Orang haji sana tak puasa.
Sebab apa? Sebab dia utama dia ialah melakukan wukuf dan dia kena tadarruk dan berzikir, berdoa waktu tu dia. Ni duk cakap ngati. Duk kali Arafah duk ngati juga. Duk ngati buat tahlil juga sana. Bukan buat tahlil itu tu. Duduk doa Nabi doa start dah pas oh apalah ngori Nabi doa dah. Angkat tangan tak jatuh sangat Nabi dah. Perkara yang paling utama ketika 10 hari Zulhijjah ialah memperbanyakkan ibadat. Lebih-lebih lagi takbir, tahlil, tahmid dah. Sehingga lebih utama daripada jihad hak bukan fardu ain lah. Kalau jihad fardu ain tu lebih utamalah. Perkara yang lebih utama ketika 10 akhir Ramadan ialah berada di masjid, berkhulwat, beriktikaf. Bukan duk gaul, duk gelewak di pasar Ramadan ke, duk beli go tu beli go ni, duk sibuk dengan persiapan hari raya, bukan dah. Hatta mengajar sekalipun Nabi cuti mengajar dah. Mengajar cuti mengajar. Tak mengajar itu dah 10 hari akhir. Sebab apa? Sebab utama tumpukan kepada intikaf dah. Dan waktu perkara yang paling afdal utama ketika waktu sakit yang saudara kita dah, ataupun waktu mati dia, kita kena ziarah dia, kena apa dia, kena hadir tempat perkebumiannya, kena iringi jenazahnya dah. Dan kena utamakan daripada kita ni berkhulwat dia bersendiri untuk berzikir. Nak berzikir tak payahlah berzikir, pergi ziarah setahu kita terketul dia matinya, tak mati dah kedai kedua sekali tu dia mati dah. Ni kena faham ni, kena faham dah. Kadang-kadang orang ni dia degil ataupun dia ni memang tak faham, dia berasa tak penting tu hal ni pentingnya bab berzikir penting dah. Dia tak tahu tanggungjawab dia pada orang lain, kewajipan tu. Perkara yang paling utama ketika berlakunya musibah nawazil ni, nawazil ni banjir ke, gempa bumi ke, musibah ke apa dia ke, dan ketika mana dia disakiti oleh manusia ialah dia kena tunaikan kewajipan bersabar dah, dan menggauli mereka dah, bukan lari dak dah. Kerana orang mukmin yang menggauli manusia untuk sabar kerana disakiti oleh mereka ni lebih utama daripada orang yang tidak menggauli mereka dah. Boleh, memang ada penyelesaian dia nya boleh, akhirnya kita lari juga manusia ada dah. Tapi kalau lagi mana kita boleh dakwah mereka, boleh sebar kebaikan mereka, boleh tegur mereka, itu lebih utama kita. Ini nak faham balik dah. Ni cara nak lari bukit mana cara nak lari je. Nanti dulu dah mana larinya, tak nak lari. Perkara yang paling utama ialah menggauli mereka dalam kebaikan. Gini. Kita pertama sekali kita menggauli manusia dengan kebaikan. Maknanya pergi masjid dah, dengan baik dah. Hal tu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka. Mereka buat baik, kita tak campur dengan mereka. Mana baik? Orang buat baik, masjid dengan kita duduk semua musyawah. Maka jawapan dia kita bergaul dengan orang ramai, buat baik daripada duduk sorang lah. Dan duduk sorang lebih baik daripada menggauli mereka dengan kejahatan. Sekarang ni mereka duduk buat maksiat dah, buat dosa. Lebih baik dia duduk sorang daripada kita menggauli mereka dengan kejahatan. Dia tu ada perbezaan dah. Menggauli dengan kebaikan, meninggalkan mereka dengan kejahatan dah. Barulah meninggalkan kebaikan. Kalau dia tahu, kalau walaupun orang tu buat tak salah, tapi dia menggauli mereka, dia boleh mengurangkan atau boleh menghilangkan kejahatan mereka, maka waktu tu menggauli mereka lebih baik lagi. Kita tahu dah memang mereka buat benda salah, tapi kita tak gaul dengan mereka kan, dia tegur. Sebab dia nak tegur dah. Tak ada orang tegur. Maka kita gauli mereka pada kurangnya kurang jadi keburukan ataupun hilang dah. Maka tu lebih baik pada kita meninggalkan mereka dah.
Jadi kita ni bukan melakukan soal ibadat saja dah. Kita melakukan semua ibadat. Kau tengok sini kita maksudnya kita melakukan semua ibadat. Kita melakukan semua ibadat. Kita melakukan semua ibadat. Ada jihad pun kita buat, sedekah kita buat. Kita buat sesuatu lebih utama mengikut keadaan, dan mengikut tutup masa, mengikut keperluan dah. Ni ada orang ni dia nak berzikir saja ya. Mulai tinggal belaka dah. Dia tak betul belaka dah. Dak. Semua benda ni betul belaka tapi mengikut keadaan lah. Jadi kalau kita tengok dia duduk mana pun, di kalangan ulama pun dia ada, di kalangan ahli ibadat pun dia ada, di kalangan orang berjihad pun dia ada, di kalangan orang berzikir pun dia ada. Kalau tengok dia di kalangan orang sedekah pun ada berlaku dah. Duduk mana-mana pun dia buat berlaku baik dah. Hak ni sebenarnya ahli ibadat hak dituntutnya dah. Bukan ibadat ni berzikir lepas tu orang lain tinggal belaka dak dah. Atau tu. Inilah maksud daripada apa yang kita baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau sahaja wahai Allah kami melakukan ibadat, pada engkau sahaja kami menolong dah. Kami duduk mana sahaja kami melakukan ibadat, pada engkau sahaja wahai Allah dah. Duduk mana sahaja dah. Maksud dia ke dia? Maksud dia ialah dia melaksanakan kedua-dua kewajipan ni dengan jujur. Ibadat dia memohon pertolongan dah. Pakaian dia apa yang tak tersedia, makan minum dia apa yang mudah dah. Ada dia sibuk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah pada setiap masa dah. Jadi tidak ada perkara yang mengikat dia kecuali perintah Allah Taala sahaja. Hak ni sebenarnya dah. Ni nak faham dah. Jadi ramai orang yang melencong, ramai orang yang lari daripada panduan sebenar. Kenapa? Kerana dia memandang ibadat-ibadat ni zikir saja ke, baca Quran saja ke dah. Kemudian dia tinggal orang lain dah. Kemudian dia sebut sini kadang-kadang lah, kadang-kadang benda hak tidak utama lebih menjadi utama daripada benda hak lebih utama. Mana pula dah gini-gini saya. Contohnya bertasbih ketika rokok dan sujud. Hak tu lebih utama daripada membaca Quran ketika rokok dan sujud. Sebab memang kan nak kira zikir rokok dan sujud ni dengan Quran besar Quran lagi. Tapi Nabi larang baca Quran ketika rokok dan sujud. Dah, maka kena baca zikir rokok sujud lah. Tak boleh baca Quran ketika rokok sujud. Tak boleh lah. Begitu juga sami Allahu liman hamidah. Tempat dia lebih utama daripada membaca Quran. Kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Kita baca Quran tu mana boleh. Sebab apa? Sebab patutnya sami Allahu liman hamidah saja dah. Tak boleh mengulai dah. Tak boleh kati. Tak boleh baca tasyahud. At-tahiyyat mubarakasa. Walaupun tahiyat tu mungkin lafaz dia lebih afdal, tapi tak boleh baca tasyahud ketika iktidah. Mana boleh baca? Tasyahud tu baca. Begitu Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ni baca antara dua sujud. Contohnya lebih utama daripada baca Quran lagi. Kita baca Quran antara dua sujud mana boleh. Begitu juga zikir selepas salam. Lepas salam ni assalamualaikum tu kita ada zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kan. Hak tu lebih utama daripada kita baca Quran. Baca Quran apa zikir lepas maya baca Quran. Afdal zikir lagi. Sebab apa? Sebab zikir tu hanya ada lepas maya saja. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kan. Zikir tu lepas maya saja. Begitu juga menjawab azan sebagaimana mengucapkan apa yang disebut oleh muazzin lebih utama daripada membaca Quran. Walaupun baca Quran itu lebih baik daripada seperti kelebihan Allah berbanding makhluknya. Jadi setiap perkara perlu diucapkan pada tempatnya yang sesuai dah. Walaupun Quran tu lebih afdal kan nak kira dengan zikir-zikir yang lain.
Jadi begitulah kesimpulannya, semua zikir-zikir yang muqayyad ni, yang terikat dengan masa tepat ni, yang khusus ni, maka lebih utama daripada membaca Quran. Membaca secara mutlak lebih afdal daripada zikir-zikir mutlak dah. Kecuali apa dia? Zikir atau doa tu lebih berguna untuknya daripada baca Quran dah. Contohlah, kalau zikir ni boleh menyebabkan dia berfikir tentang dosa dia, menyebabkan dia bertaubat, istighfar, maka lebih afdal lagi dia bertaubat, istighfar, dia berfikir dengan kesalahan dia buat dah. Kalau dia baca Quran tahu apa juga, tapi dia istighfar, dia sedar kesalahan dia, maka itu lebih utama lagi lah. Itu kadang-kadang lah mari dah. Ataupun syaitan yang ganggu dia, baca Quran kan saya ganggu dia, macam mana? Maka dia minta auzubillah, biar baik daripada baca Quran juga. Kan ada? Jadi zikir untuk melindungi dirinya lebih afdal daripada baca Quran waktu itu dah. Inilah apa dia, keutamaan lah. Kemudian orang tanya lah, ni last sekali lah. Orang tanya kepada Syekhul Islam, gapo dia hal bermanfaat dah. Gapo dia hal lebih bermanfaat bagi seorang, baca Quran ke, zikir ke, istighfar ke, gapo dia ke gini. Ibn Taimiyah buat bandingnya lah dah. Orang tanya dah, siapa dia kata ni? Apa dia nukai tanya dah. Dia kata, aku tanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah satu hari lah. Beliau ditanya tentang sebahagian ahli ilmu dah. Hak mana lebih berguna bagi seorang hamba? Tasbih atau istighfar? Subhanallah ke ataupun istighfar dah. Ibn Taimiyah kata kalau pakaian itu bersih dah, maka hak lebih berguna untuk dia nya ialah bukhur. Tahu bukhur? Bukhur ni ke dia wangi lah, hak berasak tu kan. Dia minyak atar tu. Hak tu lebih berguna. Tapi kalau pakaian itu kotor, maka sabun dengan air lebih berguna. Sabun dan air panas lebih berguna. Betul tak? Pakaian kita ni kalau bersih dah, maka lebih manfaat untuk dia nya air bau, perfume. Betul tak? Tapi kalau pakai ni kotor, tak ada guna pakai perfume, pakai air bau. Menggunakan air dan sabun, bersihkan dulu. Jadi begitulah juga. Diri kita ni, kalau diri kita ni cemar dengan kotor dengan dosa, maka lebih utama kita istighfar. Tapi dah bersih dah, maka lebih utamanya kita gunakan bau-bauan, menggunakan perfume, bau sedap, mengharumkan dia. Maka begitulah juga. Boleh perbandingi diri seorang lah, berbeza lah dah. Contohnya Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad tu menyambut 1/3 Al-Quran. Tapi walaupun 1/3 Al-Quran tak sama Qul Huwallahu Ahad dengan ayat miras, ayat bagi saka ni, ayat cerah, ayat khuluk, ayat tentang iddah. Bahkan ayat-ayat ini waktu diperlukan, waktu dia diperlukan, maka lebih berguna daripada ayat ikhlas. Sudah. Sekarang ini orang cerah, main tanggung tu kita pun ajar dia Qul Huwallahu Ahad. Mana boleh ajar Qul Huwallahu Ahad? Kena ajar lah ayat berkenaan tanggungjawab bila cerah ni dia berlaku dah. Kena bayar nafkah ke, apa dia tanggung yang anak-anak macam mananya, bila edah macam mana. Hal tu lebih berguna untuk dia. Kalau berlaku kematian, kita baca Qul Huwallahu Ahad. Ajar dia Qul Huwallahu Ahad, kena ajar dia ayat merah ni nak bagi harta saka macam mana. Dah, hal tu lebih utama lagi. Sebab itulah solat ni dianggap ibadat yang paling utama. Sebab apa? Sebab dalam solat tu mengandungi semua, baca ada, zikir ada, doa ada lah. Dia menghimpunkan semua jenis-jenis ibadat dengan sempurnanya lah, dengan lengkapnya. Sebab itulah solat dianggap ibadat yang paling utama lah. Jadi itulah apa dia, sedikitlah berkenaan dengan
nak tahu keutamaan amalan dia, kita kena faham amalan ni secara sepenuhnya lah. Macam tu Nabi sebut lah, macam orang buta ni, orang tanya dia kenapa dia gajah, ada pergi kaki, kata orang gajah ni, orang ni gajah tak kaki tak, ada pergi apa dah, pergi ekor saja. Orang ni gajahnya oleh ada pergi belah saja deh. Jadi tak nampak Islam, tak nampak gajah sebenar, dia buta. Jadi kalau orang nampak belakang ni, dia ketahuilah maksudnya ibadat ni ataupun Islam ni menyeluruh dah, semua sekalian belakang situ. Jadi kita pun kita juga celak belakang dah, barulah kita boleh bagi jawapan ataupun mencari temu jawapan yang betul lah berkenaan dengan apakah sebenarnya keutamaan yang perlu kita dahulukan lah. Jadi jangan kita pilih-pilih apa yang kita nak, kemudian kita tinggal apa yang kita nak dah. Bahkan kita kena ikut dan kita kena lakukan ibadat sebagaimana kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah 5 kaedah, kaedah 11 sehingga kaedah 15. Dan kaedah 15 ni kaedah yang paling banyak sekali, yang paling panjang sekali yang kita telah belajar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi